perkembangan akan bermula. Daripada mana? Kita sama-sama tunggu dan lihat. Dan nampaknya akan bermula daripada sebelah Mansion sampailah ke Jogopul. Jogopul tak salah saya memang banyak tim yang suka drop kali ini. Tapi Pochinki adakah bakal diambil oleh tim lain? Persoalan lagi besar, kalau macam mana cantik pun dapat kawasan tu, tapi kalau jauh daripada circle memang susah. Sebab boleh dikatakan semua tim yang ada di global kali ini fokuskan kepada lebih prihatin terhadap circle berbandingkan mendapatkan tempat-tempat yang mewah. Kalau kita tengok Aerowolf antara tim yang paling cepat turun, mungkin pergi ke arah Stable ataupun ke Meshki. Lipovka ada juga tim yang telah turunkan diri mereka, Blue Bees ataupun BB. Saya teringat BB Gun bila sebut nama dia orang sebut. BB Gun Tapi kalau kita tengok sini, dia orang pergi kepada 1-3. Banyak formasi yang dilakukan tim sekarang adalah 1-3. Dan ada juga tim yang sedikit jauh sesama sendiri, iaitu Aerowolf. Kita tengok 1-1-1-1. Jadi ini antara formasi yang lama tak dipakai oleh player bila bermain 1-1-1-1, sebab itu menunjukkan mereka mempunyai skill individual ataupun skill sendiri yang kena kuat untuk kalau perlu menentang satu tim. Tapi circle yang jarang-jarang, kalau ada Yudo Gang, dia orang happy sekarang. Sebab Savini merupakan mungkin circle terakhir di situ. Tapi kadang-kadang circle ni tidak boleh dijangkakan. Rosehawk antara tempat yang paling berpopulasi di dalam map sekarang. Betul tu. Memang ramai dekat tengah-tengah sekarang ni, dekat sebelah Rosehawk. Antara Rosehawk dengan Pochinki sebenarnya. Dan yang menariknya juga adalah Nova XQF. Mereka bertukar drop point. Semalam mereka turun dekat kawasan shooting range. Mereka main satu-satu. Menyesal tak turun situ hari ni. Hari ni kalau turun dekat situ senyum lebar mereka. Tetapi itu bukan kisahnya. Kisahnya sekarang ni adalah Dante perlu berhadapan dengan pasukan Elite United Team. 2 lawan 1, naik kepada atas dengan DP dekat tangannya. Perlu bersiap sedia untuk berhadapan dengan 2 orang ahli daripada Elite United Team. Dante hanya menunggu adakah dia diserbu. Bolehkah dia clutch 1 lawan 2 di sini. Agak terpisah berbanding dengan teammate yang lain. Di mana A1 yang lain sekarang. Dante garuk kepala nak pergi ke mana. Bawa pizza dia ke atas. Nak makan ke atas ke nak tunggu kat bawah. Sekarang perlu tunggu mereka untuk mengambil umpan saja pada tim EUT. Tuan rumah tim daripada United Arab Emirates ini cuma mendoakan Dante, tapi dia tahu bukan pintu yang dia cari, tapi terus pergi ke balcony daripada belakang. Bijak sekali. Itulah dia dah. Oh, tapi dia tembak. Okey. Sebab tak kena tadi macam mana. Adalah kena sikit tu. Tetapi itulah dia, pernah keluar satu artikel ataupun satu post sekarang. Tetapi itulah dia, Soul K akan dihabiskan oleh Jimmy. Pernah keluar satu post sebelum ni yang dikatakan ada beberapa pasukan yang kata kalau terkena pen ataupun terkena tumbuk tu, dia adalah satu tanda kurang hormat lah. Jadi setakat ni sebenarnya saya tak pernah tengok lagi daripada semalam lah kan, orang mati kena tumbuk ataupun kena pen tu. Semua simpan-simpan lagi tu. Pada saya itu, kejap kita balik kepada Nova yang bila bercakap pasal Erangel, bila cakap Emerama, mereka tahu sedikit arif, boleh dikatakan kepada Nova tentang geografi di Erangel. Jimmy mendapatkan loot sebentar tadi daripada Footballist. Ini dia tim dari China menunjukkan taring mereka bila bercakap pasal Erangel dan Mirama. Tapi balik semula kepada point Circle tadi, menandakan sedikit tidak hormat. Tapi pada saya itu satu strategi juga, memain dengan psikologi tim lawan. Bila mereka rasa, tahu tak, macam aku ingat kau tumbuk aku tadi, aku cari kau lepas ni, dia ada dendam. Bila ada dendam tu, dia akan sedikit buat orang kata clouding your senses. Orang kata tak berfikir dengan lebih jauh untuk game seterusnya sebab ada rasa marah tu lagi. Apa, saya your senses? Bukanlah. Bukan bukan saya bukan sensesmu. Tu lain dah. Malah cakap dengan kau. Penat lah. Dah kena dah tu. Tetapi apa pun, itulah dia. Sebenarnya ada juga dia punya strategi dia, seperti yang Cucu kata tadi. Dia permainan minda, orang kata lah kan. Sangat-sangat. Bagi orang macam, yelah macam dekat PMWL sebelum ni, orang main mental lah. Kalau mental koyak, orang kata mental koyak. Lepas tu kan dalam marah, kita tak nak fikir dengan betul. Itulah. Macam Jonathan sebelum ni dekat PNWL tu, dia kena pen. Lepas tu keluarlah memes yang macam-macam kan. Sebenarnya hiburan lah bagi kita juga. Macam kita juga. Kalau mental kita koyak, kita jadi caster sekarang. Kenapa? Tapi balik pula kepada tim Secret. Tim utama kita hari ini, tim Secret, satu tim Malaysia daripada Asia Tenggara. Rosehawk
Mereka drop di tengah-tengah circle juga seperti mana tim-tim yang lain cuba untuk mendapatkan rosok yang sedikit rosak sekarang. Terlalu banyak tim di sini. Tapi itu dia tim daripada Korea. Arc Fabian antara top fragger mereka. Kalau mereka boleh jatuhkan Yuhai, top fragger tim daripada Malaysia dan juga Asia Tenggara. Cuba untuk mendapatkan Fabian. Kalau mereka boleh tutup terus nyawa Fabian, jadi bukan satu masalah untuk melawan Arch ataupun tim daripada Archers Gaming ini. Sebab mereka tahu Fabian antara fragger yang paling penting dalam tim tersebut. Itulah dia. Kalau boleh jatuhkan tu memang sangat-sangat tinggi nilainya sebenarnya. Terlebih Yuhai dia pergi untuk berenang sekejap. Rasanya agak panas dekat Erangel ni. Memang panas lah kalau berhadapan dengan pasukan pihak lawan mereka sekarang ni, iaitu Archer. Jadi mereka perlu hati-hati sekarang ni. Yuhai berada di pinggiran atas Rosehawk je. Jangan kalau circle tu scam dia turun ke bawah sudah. Itu yang penting. Betul, tapi sekarang ni bukan ada orang dua je. Orang ketiga dah pun tiba. Tim daripada DRS selalu sahaja datang pada masa yang salah. Tapi mereka boleh menggunakan kesempatan ini untuk datang dari belakang Archer Gaming. Kalau mereka tidak prihatin dan tidak was-was, Arch daripada tim Korea ini akan diserang hendap daripada tim DRS yang merupakan tim daripada Nepal. Ni ada pasukan DRS yang juga kalau dalam carta keseluruhan tu berada dekat bawah. Tapi Galzen nampak Song dekat depan. Adik-adik akan tembak dengan DP-nya. Belum lagi Song. Dah tahu dah ada orang dekat depan. Saling mata memandang, mata melihat. Mini yang digunakan tembak ke lantai je yang mampu. Lagi tak ada dah sambung dah. Takut nanti orang panggil offer kontrak menyanyi. Jadi saya pun tak nak lah. Yalah, saya hilang partner casting saya pula, nanti masalah untuk saya. Tapi balik kepada Fabian. Saya dah katakan Fabian mereka perlu jatuhkan Yuhai tadi. Agak susah nak dapatkan kill tersebut sebab dia seorang tadi. Saya tak tahu macam mana di mana yang lain Team Secret. Sebab kita nampak Yuhai seorang saja, tapi mungkin mereka berundur untuk pergi ke tempat lain. BB Lufa mendapatkan PW888. Korpai merupakan salah seorang player yang digeruni di Southeast Asia Asia Tenggara. Tapi sekarang tim daripada Jepun ini Lufa hanya akan tak boleh letupkan tapi mereka tak jagakan ni. Hello, main bermain dengan pokok ini. Hampir-hampir dapat clash dekat situ. Terlebih Aito-chan ditembak daripada arah yang berlainan oleh Ice sebenarnya. Dan sekarang ni Ice akan merusuh secara langsung. Ada siapa lagi tinggal untuk Blue Beast? Ada lagi seorang. Tetapi nampaknya dia akan mengundurkan diri. Dan PW88 mereka kehilangan Kopai. Terlebih tak habis lagi dengan sini. Dan tembakan jarak jauh dilepaskan. Terlebih ada dapat jatuhkan dengan situ. Ice sekarang ni dalam keadaan bahaya. Mungkin juga kena flag. Dan itulah dia. Ice akan dijatuhkan juga. Itu dia Lufa datang untuk menghabiskan cucian daki yang lain. PW888 bakal disingkirkan ataupun tidak. Dan KPS gue PW888 masih lagi belum habis juga. Mereka berada di higher ground, di tanah yang lebih tinggi, tempat yang lebih tinggi, mendapatkan vision yang lebih luas dan jauh. Reggie dengan sniper beliau cuba untuk melakukan satu, tapi smoke bom-bom asap yang telah dibukakan memberi sedikit ruang untuk mereka mendapatkan semula revive kepada tim mereka masing-masing. Tapi Kiwi kemana dia hendak pergi? Adakah dia akan rotasi ataupun tinggalkan terus kawan-kawannya? Rasanya pada waktu sekarang ni tinggal teruslah. Dan malang sekali kawan-kawan dia kena belikan Mountain Dew kepada dia lah sebab meninggalkan rakan-rakan sepasukannya. Tetapi itulah dia. Memang kadang-kadang kita kena fikir jangan terlalu nak selamatkan kawan. Nanti memang akan rata terus. Sebab tu Jui dia buat keputusan betul bagi pendapat saya adalah cuba untuk mendapatkan posisi bagi pasukannya sekurang-kurangnya. Betul, balik pada BB tadi. Tak habis lagi, akhir mendapatkan dan menghabiskan terus. Sayang sekali untuk tim daripada Asia Tenggara, iaitu tim daripada Thai. PW888 telah dikeluarkan terlebih dahulu. Kita balik semula kepada circle shooting range, di mana orang kata kalau ada airdrop kadang-kadang situ circle akan pergi. Tapi nampak macam masih lagi di Rosehawk tengah-tengah. Arrowwolf datang kepada Stubber, tiada halangan langsung untuk hari beliau hari ini. Mereka mungkin akan pergi dengan penuh selesa ke arah circle, tapi Bigatron sangat lambat masuk ke tengah. Sangat lambat, tetapi perlu cepat sekarang ni sebab Team Secret sudah pun sampai. Adakah ni mata-mata percuma untuk Team Secret? Yuhai sekarang ni sedang memasak bom, akan bakal membaliknya. Tapi tak kena pada siapa-siapa dan Nima berada di dalam bangunan. Sekarang ni Nima berseorangan saja diserang hendak oleh pasukan Team Secret. Sekarang ni mereka akan datang daripada berbagai arah. Rex sekarang ni akan membalik bom terlebih dekat situ. Tak kena pada siapa-siapa, tetapi tidak mengapa. Sekejap Yuhai kena tembak daripada jauh-jauh oleh Galzen. Itu dia Maktoy yang merupakan flanker, cuba untuk mencari flank kepada tim daripada DRS di situ. Dan iShot bertiga bersama dengan Urex combination. Kedua-dua mereka telah dijatuhkan, knockdown. Nima cuma mendapatkan sebentar tadi Team Secret. Mereka sedikit lagi iShot
shot. Satu-satunya Abang Long sekarang untuk Rex dan juga Yuhai. Mereka perlukan bantuan beliau, tapi Nima harapnya dia akan stay di mana dia berada, tapi cuba untuk mendapatkan flank adalah Mak Toy. Mak Toy cuba untuk mencari DRS flank. Nima cuba mendapatkan ice shot cuba untuk mencari ruang-ruang yang ada. Mesyuarat tingkap lagi sekali kita dekat sini, tapi ice shot sempatkan dia nak revive atau tidak. Dan Molotov dibolehkan memaksa cancel kepada revival tersebut. Yuhai sedikit lagi bakal di revive sebentar tadi, dan Mafia Ninja datang dari belakang pula. Aisyah cuba untuk heal terlebih dahulu. Nima masih lagi belum berputus asa. Nampak keluar tingkap. Nima, Aisyah. Nampak yang jatuhkan dan sekarang ni tinggal Matoy saja untuk pasukan Team Secret. Apakah yang boleh dilakukan olehnya? Adakah Matoy nak cuba untuk mendapatkan beberapa kill dekat situ? Terlebih nampaknya Matoy lawan dengan Nima dan juga Mafia Ninja sekarang ni. Satu lawan dengan dua. Kalau dia nak selamatkan rakas pasukannya, agak sukar untuk Matoy. Lagi-lagi Matoy jauh, Nun jauh di sana. Nima dengan nyawanya tak berapa nak banyak dekat situ. Kemungkinan tiada lagi first aid di tangan Nima. Itu dia dengan jarak yang terlampau jauh untuk Matoy. Yuhai akhirnya terkorban, tapi tidak diberikan poin tersebut kepada DRS sebentar tadi. Tapi 2 poin sama-sama DRS dan juga Matoy daripada Team Secret. Cuba untuk menyelamatkan ice shot yang terlampau jauh. Sekarang mampukah Matoy membuat bukaan tersebut terhadap ice shot untuk dihidupkan semula? Tapi itu dia serangan hendak dari Nima. Nima. Tolonglah Nima pergi tempat lain. Mafia Ninja pula datang dari belakang. Ice shot masih lagi berpegang kepada penjuru tersebut. Matoy, perlukah dia berundur atau perlukah diselamatkan? Ice shot terlampau jauh. Tapi tidak. Kenapa? Malang sekali untuk Matoy. Saya tak nampak dia ada kenderaan tadi. So, jadi mungkin saya tak pastilah. Sepatutnya adakah Matoy patut melarikan diri tadi, tetapi keputusan terlampau terbuka mungkin tempat dia. Dan itulah dia sedikit kesedihan daripada kita untuk dilandakan, terutamanya kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton sekarang. Tapi tidak mengapa, kita masih lagi ada tim Asia Tenggara yang lain, dan Team Secret tak selesai masih lagi di top 5 buat masa sekarang. Jadi Super Weekend bukanlah satu benda yang mustahil, dan sudah pasti mereka akan mendapatkan slot tersebut andai mereka dapat berjaya untuk memberikan performance yang baik selepas ini. Tapi poinnya ada, mereka sekarang sudah pun dipegang di tahap yang boleh katakan selesa. Balik semula kepada Bigetron seperti tadi. Sedikit penyelaman oleh Ryzen Laksi. Adakah mereka berjaya menebuskan kita punya dendam yang terjadi kepada Secret? DRS cuba untuk melarikan diri, tapi Bigetron dah pun tiba. Itulah dia. Saya dah nampak post dekat social media Team Secret di mana mereka memberikan tanda hormat kepada Bigetron Red Aliens. Jadi itulah dia satu persefahaman antara dua-dua pasukan ni sebenarnya yang kita boleh lihat dekat social media. Anda boleh lihat dekat social media Team Secret sendiri apa yang saya masukkan itu. Dan inilah dia Bigetron Red Aliens yang membuat rotasi ke sebelah utara pula sekarang ni dengan kenderaan-kenderaan yang baru saja sampai. Tadi kita nampak yang bulatan naik kepada shooting range. Ya, dan siapa yang nak tengok Instagram play, kadang-kadang mereka banyak bertukar-tukar pendapat juga. Mungkin belajar sedikit sebanyak bagaimana orang kata persahabatan antara tim-tim lain di luar negara. Tapi balik kepada Loops, sekarang cuba untuk menembak daripada A1. Itu dia Daden antara top fragger dan terminator di overall semalam di hari pertama, di mana 9 knockout, 9 kill. Semua kill yang dia ambil tanpa mencuri kill orang lain. Boleh dikatakan Daden antara sharpshooter yang patut dikeruni. Itulah dia, memang dikeruni dekat situ. Dapat satu knock dan di tempat yang sangat terbuka. Sangat-sangat berbahaya untuk beliau terbaik. Sekarang ni kita perlu lihat kedua-dua pasukan ni semakin lama semakin dekat antara satu sama lain. Tembakan lepaskan oleh Fate. Sekarang ni ada yang beri jatuh. Dapat juga Sinister. Dan akan dihabiskan secara langsung oleh Fate. Tembakan cukup baik dengan menggunakan DP. Memang banyak DP digunakan. Dan Jax nampaknya dihabiskan secara langsung dekat situ. Dan itulah dia rata pasukan A1 Esports di tempat yang ke-15. Ya, tim daripada Bangladesh lagi sekali direhatkan oleh tim daripada Indonesia Airwolf sebentar tadi. Dan sekarang kita beralih pada Godsend daripada Sweden menentang tim daripada Korea, daripada Archer Gaming. Kita ada satu lagi tim yang mungkin akan jadi pihak ketiga, Loops, yang merupakan tim yang dikatakan sangat kuat untuk hari pertama semalam daripada Brazil. Tapi kita beralih pada tim daripada Korea ini, ataupun Archer Gaming. Favian antara fragger yang paling penting dan juga merupakan lookout ataupun scout kepada tim beliau juga. Favian cuba untuk mendapatkan posisi tim Sweden tersebut, Godsend, yang bermain dengan kawasan yang lebih tinggi. Geografi agak susah untuk
dilihat daripada sini susah untuk Archer Gaming untuk naik ke atas. Sebaik saja mereka ke atas, ia ialah padang terbuka untuk Godson. Betul tu. Tempat terbuka, mereka berada dekat bawah dan bak kata ada satu movie yang gunakan pedang bercahaya tu, high ground wins lah kan. Jadi mereka perlu berhati-hati dekat situ. Terlebih yang nampak tak dekat situ. Terlebih apa pun kita perlu lihat dekat sini yang Bigetron Red Aliens juga perlu berhati-hati. Mereka diapit di antara Arrow Wolf dengan satu lagi pasukan daripada Jepun, iaitu Blue Beast berada dekat atas pula. Ya, lebah-lebah biru yang cuba untuk menyengat daripada tepi, daripada Arrow Wolf pula cuba untuk menggigit. Ini sedih sekali boleh dikatakan. Lagi sekali kenapa Bigetron suka lawan dengan Arrow Wolf di saat-saat masih lagi banyak tim yang masih lagi hidup di dalam game. 14 tim masih lagi bernyawa, 48 player masih lagi berentap. Lofa dijadikan target untuk Ryzen, tapi Ryzen tidak mahu terlampau lama memberikan posisi beliau, cuba untuk pergi ke belakang menghil semula, manakala Renalre daripada Arrow Wolf daripada tepi dan sisi cuba untuk pergi ke tempat yang lain, tapi mereka menentang tim dari Sweden ini. Godson satu lagi. Wow, ini kentang, memang kentang yang sangat kentang. memang terus jadi mashed potato dekat situ. Dan sekarang ni kita nampak yang Renare cuba untuk mencari di manakah musuhnya. Lain rakas pasukannya berada dekat belakang. Bom akan dibalik ke atas Godson. Dan sekarang ni bom diletupkan di atas. Tokil lalu boleh kena. Sampai dah elak. Sikit sahaja lagi, itulah kentang yang terkentang. Kita cuba untuk buat play yang agak kurang daripada expectation kita, tidak mengena sikit lagi. Tapi itu dia, satu lagi bom telah diletupkan di sini dan mana sikit lagi troll kiss. Memang kena troll dan sedang mencium tanah seperti tadi, mengkiss tanah buat masa sekarang. Dan Potato, adakah dia akan marah ke depan lagi sekali atau memberikan tekanan yang penuh terhadap tim daripada Sweden Godson yang agak dikepung dengan pelbagai warna dan tim yang ada. Itulah dia, memang warna-warna kehidupan sekarang ni dekat kawasan ni. Dan pada masa yang sama kita nampak yang Ernie nampaknya dijatuhkan dan Gina juga dijatuhkan oleh Loops. Dan pada satu ketika yang sama rupanya ada dua pertempuran yang sedang berlaku di kawasan yang berlainan. Itu dia, Godson daripada Stream Sweden cuba untuk buat kubu dengan apa yang ada. Belakang ada sedikit kawasan tanah tinggi dan di depan mereka menggunakan kenderaan menjadi kubu sementara. Tapi begitu orang datang daripada belakang, Arrow Wolf pula sedikit berada di kawasan yang rendah. Tapi Navy agak jauh daripada teammate-nya yang lain. Di shooting range sekarang memang semua sedang menembak. Kita ada RRQ menentang tim daripada tuan rumah. Tapi Lux telah pun mencelah di situ menjadi pihak ketiga. Manakala kita lihat masih lagi belum bergerak percaturan yang sangat tersekat antara Godson Sweden, Arrow Wolf Indonesia, Bigetron juga di situ, DRS juga masih lagi bernyawa. Siapa yang akan menang antara keempat-empat tim di sini? Pada masa sama kita nampak ya para boy nampaknya berjaya mendapatkan beberapa kill dekat situ. RRQ tidak, rupanya akan disingkirkan di tempat yang ke-14. Agak awal untuk mereka pada kali ini. Arrow Wolf masih lagi mengekalkan keempat-empat ahli mereka. Mereka dikelilingi sebenarnya oleh beberapa pasukan yang lain. Bigetron Red Aliens contohnya berada di kawasan berdekatan. Laksi sedang memerhatikan kemarahan Arrow Wolf. Dan kita boleh lihat dekat minimap juga memang ada sekurang-kurangnya 4 pasukan di kawasan yang sama ini. Ini dua-dua tim nama dengan MV, tapi Navi menentang Nova sekarang daripada Rusia jatuh ke China pula. Dan sekarang Order 6 hanya ada 2 player daripada Navi sekarang, All Boy dan juga Tegzi cuba untuk membuat play. Tapi para boy Order dan Jimmy masih lagi cuba untuk memberikan tekanan daripada dalam kawasan yang sangat kecil. Rumah ataupun pondok ini digunakan sebaik mungkin. Kita ada satu lagi tim Execute datang daripada tepi. Adakah mereka cuba untuk menyelinap masuk dengan pertempuran yang sedang ada, tapi Tegzi telah memulakan percaturan beliau pergi ke arah yang lain. Mereka cuba untuk masuk ke circle, dibantutkan serta merta oleh Navi. Tegzi sebentar tadi meletup, terjatuh, dan sekarang Footballist cuba untuk mendapatkan nyawa mereka. Old Boy dengan kenderaannya sudah pun berasap dekat situ. Tembakan lepaskan oleh Lovazi sekarang ni memberikan tekanan meletupkan kenderaan di hadapan. Jadi sekarang ni Navi tiada lagi kenderaan, perlu mencari jalan masuk ke dalam zon. Mereka sekarang ni agak jauh daripada zon. Tetapi Elise United Team akan disingkirkan di tempat yang ke-12. Navi masih lagi ada 2 orang yang masih lagi hidup, sama juga dengan Footballist. Tapi yang paling penting sekarang kita tengok di tengah circle, Bigetron dapat circle. Tapi itu yang paling penting sekarang, Bigetron telah memegang shooting range yang merupakan kawasan yang terakhir untuk circle di fasa kelima. 19 minit sudah masuk ke dalam game. Arrow Wolf cuba untuk mendapatkan Loops yang sudah pun bergerak untuk mara ke depan juga. Jadi kesemua tim daripada Indonesia, kita ada Bigetron Red Aliens dengan 28 poin buat masa sekarang di weekly atau mingguan.
poin mereka dan kita ada juga Loops cuba untuk masuk di tengah circle membuatkan satu pergerakan yang sangat berisiko tinggi tapi berbaloi kalau mereka masih lagi di dalam. Tapi DRS telah menjatuhkan satu lagi Loops di belakang. Federal telah dijatuhkan serta-merta. Oh, itulah dia. Loops nampaknya berjaya masuk ke dalam zon selamat. Tetapi ada lagi pasukan-pasukan yang lain. Kita nampak juga yang Song berjaya menjatuhkan salah satu ahli daripada Blue Beast. Dan nampaknya pertempuran berlaku dekat seberang yang lagi satu sekarang ni. Dan masing-masing sedang mencari kawasan untuk menanti zon yang seterusnya. Kerana sekarang ni kita boleh lihat yang zon akan menutup ke atas pasukan-pasukan yang berada di luarnya. Tim daripada Korea ni Archer Gaming cuba masih lagi berperan dengan Bigetron. Navi masih lagi belum dengan Nova. Para boy dijatuhkan. Order telah dihilangkan. Dexy. Sebenarnya tadi mereka dua hanya player yang tinggal menentang tiga daripada Nova. Tapi masih lagi menang dengan apa yang ada. Jimmy terpaksa tinggalkan apa yang ada. Hendak masuk ke dalam circle tapi belum lagi habis. Kita ada 2-3 tim dah tunggu. Antaranya Execute. Antaranya Bigetron. Antaranya juga Arrow pergi kepada airdrop. Tapi sekarang Navi All Boy menentang Footballist. All Boy. Memang bukan sebarang tua. Memang bukan sebarang tua dekat situ. Balingan bom dan juga balingan molotov sekarang ni memberikan tekanan kepada Footballist. Dan itulah dia Nova XQ nampaknya akan disingkirkan di tempat yang ke-11 pada masa yang sama. All Boy tidak mahu melepaskan Footballist. Adakah dengan balingan kelengkapan saya cukup untuk meratakan mereka semua. Dan sekarang ni revive dikeluarkan oleh Raum sekarang ni. Balingan smoke pula oleh Raum. Adakah mereka boleh melarikan diri pada masa yang sama. Kita boleh lihat je pasukan ni perlu bersiap sedia untuk masuk ke dalam dan dalam lagi ke dalam zon selamat. Berapa juta bom lah. Berapa juta bom tangan yang diadakan oleh Navi. Tixi dengan All Boy tadi tak berhenti baling kepada bom tangan saja. Tapi di depan mereka ada Aerowolf yang bermain dengan sangat berhati-hati. Sekarang cuba untuk menentang Navi. Navi hanya 2 player. Kita ada 4 daripada Aerowolf atau 3 sebenarnya tadi. Dan sekarang mereka cuba untuk memberikan tekanan sepenuhnya kepada Navi. Tapi Archer Gaming daripada Korea telah dikeluarkan. DRS telah memastikan Archer Gaming tidak ada tempat. Tapi Tixi akhirnya dijatuhkan oleh Aerowolf. Aerowolf telah kesan di mana kedudukan dan posisi daripada Navi. Tapi belum satu tim. Satu lagi tim Execute telah mengambil kesempatan juga. Dan sekarang banyak tim yang tersekat. Bigetron bila mereka akan mulakan pencaburan mereka. Itulah dia. Bila mereka nak memulakannya. Terlebih sekarang ni Aerowolf juga perlu memulakan pergerakan mereka. Mereka perlu cari jalan masuk ke dalam zon selamat. Pada masa yang sama Navi sedang menanti dekat belakang. Mungkin boleh jadi duri dalam daging. Perlu berhati-hati dekat sini. Boy melepaskan tembakan ke atas Aerowolf. Memberikan tekanan demi tekanan ke atas mereka. Memberikan mereka tidak ada ruang untuk masuk ke dalam zon selamat. Dan sekarang Footballist mendapatkan bukit sedikit. Navi juga tempat yang sama. Tapi ketiga-tiga tim ini semua bukan dalam circle. Yang tengah-tengah circle sekarang adalah tim lain. Tak bukan adalah tim. Saya ternampak pula nama dia. Itu dia tim Execute yang daripada Amerika sebentar tadi. Telah mendapatkan tengah-tengah circle. Navi Obat akhirnya dijatuhkan oleh Ryzen pula. Daripada belakang. Dia update daripada kedua tim Indonesia. Dan sekarang Navi dikeluarkan. Tapi BB diserang pula oleh Bigetron Zaxi sebentar tadi. Oleh bom tangan. Dan dapat juga. Reggie Zaxi tak nak lepaskan seorang sekalipun. Mana-mana tim yang cuba masuk ke dalam shooting range. Shooting range ini Bigetron yang punya. Blue Beast telah dikeluarkan. Tim Jepun ini terpaksa akur di tangga ke-8. Bigetron Alias sudah pun masuk ke dalam shooting range sekarang ni. Di mana zon yang seterusnya berada. Dan kita boleh nampak juga yang Godsend. Nampaknya Rockets berada dekat luar lagi. Terus sekarang ni kawasan ni berada di dalam pinggiran zon selamat. Sekarang ni 50% berada dalam kawasan shooting range. 50% lagi berada dekat luar. Zon yang seterusnya akan pergi ke mana? Yang itu adalah satu zon yang sangat-sangat penting. Pada waktu yang sama kita boleh lihat yang Footballist berada di atas dengan 78 mata. Terlebih sekarang ni Lovazin juga perlu mendaki naik ke atas. Dan akan diratakan oleh Ryzen. Itu dia Bigetron dengan tiba-tiba menunjukkan tarik yang sangat dahsyat. Hebatnya mereka sedikit susah untuk mendapatkan super wicket. Tapi mereka cuba sebaik mungkin. Kali ini ekstrim dijatuhkan oleh Aerowolf Spouse. Memastikan tiada ruang. Godsend dari Sweden pula menentang Aerowolf dari tempat titik buta. Bigetron menentang DRS. Satu demi satu tim telah dijadikan kepada posisi mereka. Diberikan kepada Bigetron. Dan itulah mangsa kepada Crosshair ataupun senampang mereka. Dan Execute sekarang berdepan dengan Loops. Manakala Bigetron cuba untuk menjatuhkan DRS. Tim daripada DRS daripada awal sampai sekarang akhirnya Microboy menutupkan kitab untuk tim
tim daripada DRS ini terpaksa akur tunggu untuk seterusnya. Oh, tetapi dekat belakang tu kita dapat yang loose. Mungkin akan jadi duri dalam daging. Sekarang ni Zoya seterusnya akan berpihak kepada siapa? Kita sama-sama tunggu dan lihat walau bagaimanapun. Bigatron Red Alias walaupun masuk ke dalam zone. Dan itulah dia Godsend dapat sebahagian daripada circle sekarang ni. Dan kita boleh lihat yang Loops juga perlu bergerak. Mereka yang paling jauh sebenarnya untuk masuk ke dalam zone selamat. Betul, dan Aerowolf walaupun tidak lagi di dalam zone tapi betul-betul di pesisiran sangat dekat. Hanya ada satu tim Sweden Godsend di depan mereka. Execute Oh, nampak, dan juga nampak, Loops. nampak tu. Kejap. Nampak. Apa yang jadi? Dia dapat tu. Dia balik bola tahu. Oh, tampakkan dengan Seto. Dan itulah dia ada bakar yang boleh menjatuhkan beliau terlebih tidak. Zute masih lagi hidup tetapi Karelo tidak terus untuk menembak. Dia tidak mengambil kesempatan ke atas kesulitan Zute sekarang ni. Dan Zute masih lagi menanti. Saya nampak sedikit bom telah dibalingkan lagi sekali. Godsend mendapatkan Aerowolf pause sebentar tadi. Membalas semula jasa mereka sebentar tadi yang diberikan bom. Dibalingkan semula kepada bom. Dan Ryzen menembak. Tepi. Dan ini menunjukkan Ryzen, Bigatron mahukan dominasi di shooting range. Mereka mahukan ayam geprek mereka, ayam penyet mereka lah kali ini. Adakah ini hak milik Indonesia untuk tim kedua, game ketiga kita, minta maaf, game ketiga kita hari ini. Menentang Silaksi mendapatkan Zute pula. Tadi satu tim yang menentang Zute dan Zute tersepit antara dua. Execute di mana mereka mau pergi. Hendak ke tepi, ke depan ada Bigatron, di belakang ada Loops pula. Dan itu dia. Oh, Dadin Ninja. Oh, Dadin betul-betul dia jadi ninja di cucu. Dia boleh jadi duri dalam lagi. Dia boleh tembak daripada belakang. Perlu berhati-hati sebab Dadin sedang memerhati. It's Fate nampaknya dijatuhkan oleh Zaxi sekarang ni. Dah akan dihabiskan secara langsung. Dan Zaxi sekarang ni tahu di mana kedudukan yang lain. Membalik bom dekat situ. Adakah boleh kena? Palingan bom. Wow, nasib baik tak kena. Ada sedikit pagar kat tengah-tengah tu. Sayang sekali kalau lompatkan sedikit bom tu di atas. Kalau dibalingkan sedikit ke atas. Itu dah adakah Zaxi kali ini mengena? Merupakan bom pendek tapi sikit. belum. Sedikit sahaja lagi tapi Dadin di depan. Oh, dia dapat. Dia ketembak Dadin. Dadin kena flashbang. Itu dia execute telah dikeluarkan secara langsung. Mereka hanya 4 tim yang ada Microboy. Mendapatkan loose. Dadin diakhirkan oleh Godsend. Dia lah di KS sebentar tadi. Hanya ada 3 tim yang tinggal. Bigatron mendapatkan 11 point, 11 kill di round kali ini. Godsend dan Aerowolf Climax juga masih lagi ada. Sekarang ni perbalingan bom di antara Bigatron Alias dan juga Godsend. Tetapi jangan lupa juga ada satu ahli daripada Aero iaitu Una Super Una berada dekat belakang. Ini ada mungkin Super Una boleh menjadi duri dalam lagi. Mungkin dia boleh dapat chicken dinner melalui keadaan sebegini. Kita perlu tunggu dan lihat. Seperti biasa Aero mereka bermain dengan cukup berhati-hati. Nampak dekat depan ni Tran ni adakah dia akan melakukannya. Navy sekarang ni berada dekat depan. Super Una selama nanti waktu yang sesuai terlebih tidak menembak lagi. 3 lawan 3 terlebih dahulu. Itu dia Laksi cuba untuk melakukan satu lagi. Satu di dalam. Dan sekarang hanya tinggal 2. Dan satu lagi Aerowolf di belakang. Tapi Una telah diambilkan oleh Saksi. Dan itu dia. Ayam golek geprek. Berperisakan